Hai semua, Assalamualaikum. Kita ingin berikan sokongan kepada peminat-peminat sukan bola sepak tanah air dan ini adalah sokongan eksklusif kami di Cool FM ataupun kita namakan Cool HM, Cool Harimau Malaya untuk pasukan bola sepak kebangsaan. Dua lagi perlawanan akan kita saksikan berkaitan dengan perjuangan pasukan kebangsaan dalam usaha untuk memburu tiket ke pentas kelayakan Piala Dunia dan juga Piala Asia yang masih lagi punya harapan. Walau bagaimanapun kita mempunyai dua misi penting ibarat do or die mission. Dan kali ini secara eksklusif di Cool FM bersama saya Hanif Miswan, kita bawakan kepada anda pre-match show juga dalam usaha untuk kita sama-sama mengiringi kehangatan perjuangan bola sepak untuk pasukan kebangsaan. Saya tidak keserangan, saya sangat bertuah kerana pada malam ini ditemani oleh bekas jurulatih kebangsaan dan sekarang ini bersama dengan pasukan di Bumi Kenyalang iaitu Coach B. Satyanadin bersama dengan saya pada kali ini. Eksklusif yang bawakan Malaysia Coach kepada topik perbincangan akan bertemu dengan Vietnam, tapi sebelum ke perlawanan malam ini secara rumusan ringkasnya Coach melihat kepada apa sebenarnya berlaku kepada pasukan kebangsaan kita Coach. Ya, daripada pandangan saya sebagai seorang jurulatih, kalau kita lihat 18 bulan sebelum ni kita nampak semasa kita lawan dengan UAE pun di Bukit Jalil, kita nampak kita ada keserasian yang lebih dan kita pun ada banyak attack lawan dengan UAE masa di Bukit Jalil dan pemain tidak ada berada dalam keadaan tekanan. Tetapi mungkin pada masa hari itu, masa kita lawan dengan UAE, saya nampak dengan jelas mereka tidak sebegitu confident kerana tekanan kerana nombor satu ialah peminat-peminat bola sepak di negara kita termasuk kita ini juga mengharapkan sesuatu ajaib kerana adanya pemain-pemain naturalisasi dan juga dengan Cool yang datang daripada Belgium dengan Lokman Hakim. Orang kata Lokman Hakim dahsyat dan sebagainya, tetapi hanya main 9 minit di Belgium. Ramai yang mengatakan kita ni boleh bertanding semasa UAE buat kejutan dan sebagainya. Tetapi dalam bola sepak, kalau you main di bawah tekanan, memang susah. Tekanan tu memang ada, tetapi harapan ramai yang kita ni mengatasi UAE kerana UAE bukan sebarang pasukan. Di tempat yang 73 kalau tak silap saya FIFA. Kita jauh 150 140 dan ini jurang dia memang jauh. So kalau kita nak main dengan tak ada tekanan, mungkin kita boleh main seperti pasukan Thailand dan sebagainya. Thailand menghantar pasukan yang tidak diharapkan untuk pergi ke Piala Dunia dan sebagainya. Ramai staff-staff mereka tidak bermain dan mereka nampaknya mereka boleh bermain. Tak ada masalah. So ini adalah salah satu aspek yang kita kena mengatasi. Kita kena lupakan lawan UAE. Itu yang saya nak terangkan sini. Bukan permainan kita. Dan banyak disalahkan dengan Dipola dan Liridon. Tetapi untuk saya, tekanan yang diberi sekarang, tak ada jalan lain. Tetapi dua-dua pemain ni kena menunjukkan kepada rakyat Malaysia, kita tidak rugi memberi pasport Malaysia untuk mereka. Coach, saya suka Coach cakap berkenaan dengan tekanan ni. Adakah sebab hype yang kita create sendiri di kalangan kita, di kalangan para pemain dengan proses naturalisasinya, dengan gabungan Dion Coles juga datang, ada pemain Malaysia beraksi luar negara. Adakah hype itu yang buat tekanan kepada diri sendiri, Coach? Memang itu satu hype. Kerana dalam masa yang singkat, kita ada training berapa hari. Kalau kita bahas kembali, sebelum dia bermula Liga Super, kerana pemain bukan daripada pasukan national team. Dia preparation mereka bulan 12, bulan 1, bulan 12 ada COVID, ada MCO dan sebagainya, hanya bermula lewat dia punya
latihan kecergasan 5 minggu. Ada coach daripada Selangor yang mengatakan 5 minggu itu tak cukup. Kerana lepas tu jadual liga kita ni pun padat. Dan pemain yang tak 100% fit, kalau fit 90% ke 80%, mereka akan mengalami pemain-pemain national team ni selalu digunakan oleh pasukan-pasukan mana-mana pun. Kita tidak boleh salahkan pasukan ni kerana mereka mengharapkan pemain-pemain ini akan beraksi untuk mereka. Ini tekanan daripada klub-klub masing-masing. So mereka akan, dan dalam proses mengadakan perlawanan, mereka mengalami kecederaan, ada yang tak main berapa game dan sebagainya. So selepas tu mereka dikumpulkan dan main 2 friendly game. Dan friendly game ni ada di Middle East, di Asia Barat ya. Dan dengan tim-tim yang kuat. Ya, Kuwait, Bahrain, ini tim kuat. Tetapi apa yang penting, apa yang tu kita beri lebih masa dengan national team tetapi tak cukup untuk mengadakan perlawanan-perlawanan. Kalau kita ambil balik pemain-pemain yang ada sekarang di UAE, ya, macam Ali Maktub dan sebagainya. Dah berapa tahun mereka main? Ya. 9 tahun, 10 tahun? Ya, Ali ini dengan defender, dengan goalkeeper tu dah berapa tahun bermain sama. So ini yang jadi tekanan untuk pemain. Pemain kita baru dikumpulkan. Dipola, Liridon, Cool. Pemain-pemain baru dalam pasukan. Ya. Brandon tak main. So ini dan kita main dengan tim yang kuat pula tu. Game yang pertama tim yang kuat, tim favorite. Apa-apa ni kata kan favorite ialah UAE. So ini adalah tekanan. Coach, dari sudut kualiti para pemain kita? Kualiti, kalau saya dulu tahun 2007, 2008, 2009 saya jadi national team coach kan. Saya garanti ini adalah pasukan yang terbaik. Dengan pemain-pemain yang ada sekarang, National Sasi masa saya minta, tetapi FAM pada masa itu prinsip mereka adalah untuk pemain-pemain dilahir di Malaysia, di negara kita. So itu semasa tu. Tetapi FAM dah mengubah. Dan kalau kita salah pilih pemain naturalisasi, mereka tidak boleh beraksi baik dengan tim-tim yang kuat. Ya. So ini kita kena, bila nak naturalisasikan seorang pemain, pakar-pakar mesti digunakan. Bukan orang yang biasa. Orang yang nampak pemain ni boleh bermain di peringkat international yang tinggi. Main di Liga Super tak cukup. Kadang-kadang pemain yang main Liga Super menyenar tapi main national team tak boleh. Saya dah melalui ramai pemain-pemain macam ni. So satu pakar ataupun pakar-pakar hanya yang boleh memilih pemain ni, bukan orang lain. Pakar-pakar ni terdiri daripada jurulatih dan pemain. So Coach, ini yang penting. Maksudnya Di Paula dan Liridon pemilihan yang salah? Tak tahu, kalau mereka tidak boleh beraksi baik dengan Vietnam, itu dah menunjukkan kegagalan semua pihak. Betul tak? Tapi yang penting pemain tu sendiri yang kena buktikan. Kadang-kadang pemain tu mungkin hari itu orang katalah didn't turn up, ya. Orang putih kata didn't turn up masa game tu. So saya harap didn't turn up dengan UAE, tetapi dengan Vietnam, dengan kritikan-kritikan di media masa, mereka kena buktikan pilihan mereka bukan salah. Okay. Coach, ada pendapat seorang pemain yang sedang beraksi juga mengatakan bahawa sebenarnya dua pemain ini, Liridon, Di Paula adalah pemain yang biasa je dalam liga kita, tapi kita nampak luar biasa sebab dia di-naturalizekan. Adakah, dan dia bukan international material, adakah coach berpendapat sebegitu juga? Itulah saya kata, itu pendapat seorang pemain, ya. Tetapi saya dulu bila saya nampak macam Liridon main Liga M, dia pula kontrol game lawan semasa dia main dengan Kedah. Kalau tak, macam mana Kedah boleh masuk final dan sebagainya. Di Pola pula dia skor gol kan. Tetapi siapa yang boleh tahu
mereka ni layak untuk main international, mereka tak layak untuk main international game mana. Kalau you main dengan Sri Lanka atau Bangladesh, you main dengan Timor Leste, memang mereka ni akan menyenah. Tetapi kalau kita main, katakanlah dulu tu masa kita main dengan Brazil, sebelum Brazil pergi ke World Cup 2002, kita ada satu pasukan yang kuat. Tetapi dengan Brazil semasa nak jadi World Cup champion tu, dia main dengan kita, dia kena otek je, kita kena main je. So how are we going to define player yang bagus untuk national team kita? Coach, kita nak moving forward berdepan dengan Vietnam pada malam ni. 5 game kita belum, dah lama tak menang lah lawan Vietnam ni, senang cerita. Dan Coach cakap tadi, ini kalaulah Coach sebagai jurulatih, ini antara barisan adunan pemain terbaik dari sudut gabungan pemain-pemain Malaysia ni. Apa yang boleh kita lakukan? Mungkin Coach, saya nak minta insights lah. Macam mana sebenarnya nak main ni lawan Vietnam ni? Yang dari sudut pandangan seorang Coach. Okay. Bila kita tengok Vietnam, kita lihat daripada bukan game hanya dengan Indonesia, tapi sebelum-sebelum ni ya. Apa yang membuatkan Vietnam ni kuat? Satu, tim ni compact, ya, tim ni fit, dan transaksi mereka daripada defense ke attack memang laju. Dan tim-tim nak bermain dengan pasukan ni, kita kena jadi compact sama juga, ya, dan transaksi kita mesti laju. Daripada defense ke attack, attack ke defense. So semua ada tugas masing-masing. Mereka mesti ada pressing depan. Kalau kita hilang bola cepat, kita kena awareness lah dikata. Awareness apa yang dia akan buat. Macam hari tu gol yang pertama yang Ali Maktub score tu. Kita hilang bola, lepas tu a long ball. Tak ada midfield pressure. Lepas tu long ball behind our defense. So defense kita pun lambat. Sepatutnya drop off cepat, ya, dalam bahasa corang jurulatih lah, drop off, timing drop off tu mesti cepat. So ini sebelum ni Ali Maktub dengan game lawan dengan India, friendly game dengan Jordan, skor sama juga style. So Vietnam pun sama, bila kita hilang bola, dia akan cari orang depan, lepas tu dia akan pergi flank, dan flank dia akan cross atau cut back, dan banyak specialty sekarang Vietnam ialah cut back. Cut back tu midfield dah sampai dah. Okay, so ini specialty dia. Kita tak boleh bagi dia ruang padat. Lagi satu, bila kita ada bola ni, kita kena gunakan bola ni secepat mungkin. Kita tak boleh slow down. Kita tak boleh slow. Kalau kita otek, kita tarik bola balik semua, tak boleh pergi ke defend mereka, kerana mereka akan berkumpul balik cepat. Dan dia akan pressing, dia akan intensity dia tinggi. So kita kena release bola, combination play yang kita buat semasa kita lawan Vietnam di sini. Ya, dulu. So di sana pun kita ada peluang, create peluang untuk score goal. So kita number satu sebelum masuk padang, tekanan. Mengadakan tekanan yang kita akan kurangkan tekanan kita. Macam mana? Media masa dengan ini internet semua jangan layan. Itu ya, saya akan bagi nasihat kepada pemain, tutuplah you punya phone semua, jangan baca berita-berita yang negatif, think positif, masuk padang dengan penuh confident. Itu je. Itu boleh membantu. Itu boleh membantu. Itu memang boleh bantu. Kita kena tekanan ni akan memberi banyak benda yang negatif. Kita takut nak buat mistake, kita takut nak passing, kita takut nak buat ni. Bila you takut sebelum masuk padang kerana tekanan, hilang kita punya kecergasan pun. Kita rasa lemah dan sebagainya. Tetapi kalau kita positif, kalau kita masuk padang, ya, itu akan efek kita punya kecergasan dan mental. So itu yang kita kena buat. Tapi kalau kita selalu baca benda-benda yang negatif, ada dua untuk manusia. Saya bukan seorang psikologis, saya seorang jurulatih. Ada dua. Satu, ada yang boleh cabar. Oh, orang kata saya ni tak gerti main kan, tak pandai main. Saya akan tunjuk pada dia. Ya. Yang kedua, ada yang pemain-pemain ni, alamak, kalau saya buat mistake ni susah nanti.
Saya kena kutuk, family saya akan baca dalam media masa, media sosial dan sebagainya. Terutama media sosial ni lah, dia kena jagalah. So dia akan berfikir banyak sebelum main game. So how are you going to think about taktik dan sebagainya? Tak boleh. Tekanan tu ada pemain yang boleh ambil tekanan sebagai cabaran untuk bermain dengan baik. Ada yang tak boleh. Okay, coach, mungkin berdepan Vietnam, ada yang katakan coach ni cakap kita kena cepat press masuk dalam, kena recover dengan cepat bila hilang bola. Masa ni untuk bermain dengan pemain-pemain muda, kita ada Arif Aiman, Syafiq Ahmad, mungkin ada sedikit isu lah dengan Syafiq kan. Ramai juga mengatakan di Paula atau Syafiq semangat negara apa semua. Coach juga pernah membawa Lokman bersama dengan Selangor. Bagaimana, adakah kita dah bersedia coach dengan bakat-bakat muda ni? Saya fikir dalam suasana sekarang memang susah lah. Kalau macam ni, kalau seorang jurulatih, orang fan-fan ni boleh cakap lah, tapi adakah dia buat kajian balik tentang Lokman? Berapa minit dia main di Belgium? Ya, orang selalu cakap pasal Akia, berapa minit dia main. Syafiq, berapa minit dia main. Tetapi adakah orang pernah tanya Lokman Hakim ada main ke Liga Belgium? Kalau tak silap saya, dalam transfer market, dalam scout Y Scout, dia main 9 minit ke 10 minit. Ya, betul. Dalam berapa bulan dia ada. So adakah dia bersedia? Hari tu dia masuk ada 12 minit ke 13 minit. Satu tendangan dia, satu lagi dia datang defend. Satu lagi dia tak boleh tahan, tak boleh kontrol bola, ya. Tapi dalam minit 15 minit. Tapi kita tak boleh judge dengan game yang pertama dengan UAE pasal semua yang tak main dengan bagus. Tetapi kita mungkin dia boleh jadi superstar kalau kita letak dia main baik. Kalau dia tak main baik, so adakah you letak dalam tempat Tan Chen Ho nak ambil gamble ni? Ya, mungkin you gamble, you hilang pemain ni selama-lamanya, kerana orang akan kata apalah budak ni main kan. So kita kena jaga sikit. Sekarang siapa yang bawah tekanan? Bawah tekanan adalah Dipola dengan Liridon. Dia dah experience, tapi dia kena tunjukkan sekarang dia memang layak untuk main national team. So cabaran untuk dia lebih besar. So dengan experience yang dia ada, dia boleh handle cabaran. Tapi saya takut dengan pemain-pemain muda, ini bukan masanya untuk, daripada pandangan saya, untuk mungkin mereka akan menggantikan pemain-pemain lain. Macam Syafiq, ini antara Syafiq dengan Dipola. Syafiq boleh digunakan di belakang Dipola, ya. So ini terpulang kepada Tan. Tan lebih tahu, lebih arif, kerana tiap-tiap hari Tan berada dengan pemain. Ini yang kadang-kadang orang luar ni tak tahu. Kadang-kadang pihak pengurusan pun tak tahu. Yang jurulatih ni tiap-tiap petang dia bersama dengan pemain. Dia tahu atas pemain. Pemain, fan dan sebagai orang luar ni dia tak tahu. Dia hanya ingat, masa tu kalau dibagi peluang dia akan kata okey, kalau orang ni ada dia boleh main. Tapi sekarang is different. Dia kena dari banyak, daripada tactical, daripada psychological, daripada fitness. Dia kena ambil semua benda-benda macam ni. Yeah. Okey coach, yang terakhirnya berdepan dengan Vietnam ni coach, masih ada harapan untuk Malaysia? Saya harap mereka dapat kalahkan Vietnam, kerana coach Vietnam tu cakap banyak, cakap besar. Itu satu cabaran juga untuk pemain-pemain Malaysia, kerana kalau dah dia kata kalau dia kalah dengan Malaysia, dia akan letak jawatan. Ini adalah cabaran yang terbaik untuk pemain-pemain di negara kita, kerana menunjukkan kepada coach ni kita pun boleh main. Kita boleh kalahkan Vietnam. Vietnam bukan Brazil, Vietnam bukan
bukan Perancis dan Vietnam, bukan tu. Dia bukan dalam planet yang lain. Tetapi lepas tu dengan Thailand, kita kalahkan dua tim ni, kita pergi ke Asia Cup. Itu je. Dah. Okay coach, menarik. Okay. Saya Terima respect kasih. coach dengan pandangan. Okay. Thank you so much. All Thank the you, best. thank you. Nanti kita contact lagi. Alright, thanks. Okay. Alright, Good night, bye. coach. Bye. Good night.